أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, motivasi kita pada hari ini, saya ingin berkongsikan satu kisah, di mana kisah sebatang pensel. Kisah ini tersangatlah masyhur, di mana pada suatu hari, seorang budak lelaki memandang neneknya yang sedang menulis surat. Kemudian, ia bertanya kepada nenek, "Wahai nenek, apakah yang sedang nenek lakukan itu? Apakah cerita ini tentang aku?" Kemudian, nenek tersebut pun berhenti menulis surat dan berkata kepada cucunya, "Ya, memang benar. Nenek memang sedang menulis tentang dirimu. Tetapi, ada yang lagi penting daripada kata-kata yang sedang nenek tulis, iaitu pensel yang sedang nenek gunakan ini. Mudah-mudahan kau menjadi seperti pensel ini kalau kau sudah dewasa nanti." Kemudian budak lelaki itu berasa sangat hairan. Kemudian dia amatinya pensel tersebut. Lalu ia berkata, "Tapi saya lihat pensel ini sama saja seperti pensel yang lain." Kemudian nenek itu pun menjawab, "Itu bergantung bagaimana kamu memandang segala sesuatu." Nenek itu pun berkongsi 5 perkara yang penting kepada cucunya untuk cucunya amalkan dalam kehidupan ini. Iaitu yang pertama, pensel ini perlu ada tangan untuk membimbingnya semasa menulis. Sama juga seperti manusia, di mana manusia memerlukan kuasa yang membimbing langkah hidup kita. Siapakah itu? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membimbing kita dengan menurunkan Al-Quranul Karim kepada kita untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Kemudian yang kedua, ketika saat kita sedang menulis, maka pensel ini akan kerap tumpul dan kita terpaksa berhenti menulis untuk menajamkan semula. Dan semasa kita mengasah pensel ini akan menderita ketika diasah atau dirawat menggunakan pengasah ataupun ataupun pisau. Maka hasil daripada asahan tersebut, pensel ini akan menjadi lebih tajam dan kemas tulisannya. Kemudian yang ketiga, pensel mungkin akan menghasilkan tulisan yang salah. Namun kita boleh memadamnya dan membetulkan balik tulisan itu semula. Begitu juga dengan manusia. Kita perlu sentiasa memperbaiki kesalahan dalam hidup kita, kerana ia bukan sesuatu yang hina, tetapi berusaha perbaiki kesalahan agar kita sentiasa berada di jalan yang benar. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, cuba kita fikirkan, yang mana paling penting, di bahagian luar penselnya atau di bahagian dalam pensel? Sudah tentu di bahagian dalam pensel, yang mana walaupun ianya berwarna hitam, tapi sangat penting. Begitu juga sebagaimana dengan seorang manusia, kita diciptakan, setiap orang adanya sekeping hati yang suci. Cuma kita je yang perlu bijak untuk membuat penilaian, membuat pilihan, sama ada untuk kita pilih hati yang suci ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, nenek pun mengatakan bahawasanya sebatang pensel selalu akan meninggalkan tanda ataupun kesan gorisan ketika saat kita menulis. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan akan meninggalkan kesan sama ada diri sendiri ataupun orang lain. Di mana jika sebatang pensel ini Allah ciptakan mempunyai manfaatnya untuk manusia, bagaimana pula dengan kita sebagai manusia? Pasti manusia Allah ciptakan punya manfaat yang lebih baik untuk alam.
maka bertepatan dengan perkara tersebut. Sungguh menarik apabila didapati di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang diberi nama surah pena ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Qalam. Pada permulaan surah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mafhumnya, demi pena dan apa yang mereka tulis. Perlu diketahui apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti ada maksud yang tersirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan nama pena. Maka apakah kehebatannya? Yang pertama sekali ialah ilmu dan pengetahuan, di mana Allah membuka lembaran ilmu kepada manusia untuk menunjukkan bahawa Al-Quran ialah kitab bagi orang Islam yang akan ditulis dan akan dibaca. Oleh sebab itu, walaupun kita berada di musim PKP, di mana kita tidak boleh pergi ke sekolah, tidak boleh pergi bekerja, hanya sebahagian saja yang boleh pergi bekerja dan sebahagiannya duduk di rumah, maka tidak ada alasan dan juga halangan untuk tidak mahu belajar. Justeru itu, saya mengharapkan sekiranya tidak dapat menghadiri kelas online atas masalah line internet dan sebagainya, maka perlu untuk mengulang kaji topik-topik yang telah dipelajari di rumah melalui buku latihan, buku aktiviti dan sebagainya. Maka secara tuntasnya, ini merupakan pembuktian yang nyata tentang hubungan yang kuat antara ilmu dan agama Islam. Oleh itu, saya mengharapkan walau di mana saja kita berada, kita bersungguh-sungguh untuk sentiasa menuntut ilmu. Maka sekian saja motivasi saya pada hari ini. Semoga dengan perkongsian kisah sebatang pensel ini memberikan pengajaran dan manfaat kepada kita semua. Saya harap kita sentiasa merebut peluang yang ada di bulan Ramadan ini dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Luangkanlah masa bersama keluarga, berjemaah di rumah, menolong ibu ayah di rumah dan jangan lupa untuk mengulang kaji pelajaran. Siru ala barakatillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.